Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Muhammad Farhan Mat Arifin. Pengajar anda untuk khusus falsafah dan isu semasa. Baik. Untuk minggu kedua ini, kelas akan diajarkan secara maya. Jadi kamu akan mendengar saya punya syarahan tentang bab pertama, iaitu pengenalan kepada falsafah. Baik. Begitu juga kita ada hari Khamis kita cuti kan. Hari Khamis kita cuti, jadi untuk supaya kelas tidak skip, jadi saya telah rakamkan video ni, jadi kamu kena dengar dan akan ada tugasan yang ditugaskan dalam bentuk berkumpulan selepas ini. Baik. Dengan kemudahan teknologi sekarang, walaupun cuti, kelas masih berjalan lagi. Itu hikmah COVID kepada kita. New normal. Jadi kamu dengar syarahan saya berkenaan dengan topik yang pertama. Jadi minggu depan kita akan mula dengan topik yang kedua. Ini supaya kelas dapat berjalan mengikut jadual yang ditetapkan dan student tidak ada gap antara minggu ke minggu, antara bab ke bab. Jadi perjalanan tu boleh continuous, berterusan selama sepanjang semester. Jadi bab pertama ni penting kerana ia adalah pengenalan atau bab theoretical ataupun konsep tentang falsafah. Dan ia, seperti yang saya sedia maklum sebelum ini, ia akan masuk dalam test. Ia akan masuk dalam test pada pertengahan, pada minggu ke-7 ataupun minggu pertengahan semester. Baik, sebelum kita minggu ke-7, saya akan lakukan sedikit test yang daripada saya untuk menguji tahap pengetahuan kamu berhubung bab 1 dan bab 2 sebelum diadakan test yang sebenar pada minggu ke-7. Nanti kita akan adakan Kahoot, Mentimeter dan sebagainya. Baik. Jadi tapi untuk bab ini saya akan rakamkan dulu. Jadi kamu boleh dengar dan fahami dan kemudian buat tugasan dalam e-learning. Sebelum saya mulakan, saya ingin tunjukkan dulu, lepas kamu mendengar video tentang bab pertama ini, kamu akan membuat tugasan secara berkumpulan. Bagi yang sudah ada kumpulan, just proceed with your group. Dan bagi yang tak ada kumpulan, cari kumpulan, bentuk kumpulan dan berbincang sesama kumpulan untuk menyelesaikan tugasan ini. Baik. Kemudian pada minggu ketiga nanti ataupun pada minggu keempat dan ketiga dan keempat, saya akan memberikan tajuk-tajuk cadangan, tajuk-tajuk untuk assignment kamu pada minggu ketiga atau keempat nanti dan berserta dengan rubrik sekali. Jadi kamu perlu, jadi nanti minggu ketiga dan minggu keempat kamu sudah dapat assignment apa yang kamu hendak buat sepanjang kursus ni. Jadi tajuk-tajuk cadangan pun saya akan bagi, jadi kamu boleh just pick tajuk yang kamu nak dan kemudian kamu boleh berbincang dalam bentuk kumpulan, sama ada untuk membuat tugasan poster dulu ataupun ulasan isu semasa. Terpulang kepada kamu, tapi topik-topik dan rubrik macam mana nak buat tugasan saya akan bagi pada minggu ketiga dan keempat nanti. Okey. Okey, sebelum saya mula, sebelum saya
mula berceramah ataupun mula memulakan video ni, okey, lepas kamu mendengar video tentang bab 1 ni, apa yang kamu perlu buat adalah membuka e-learning dan kemudian tengok dalam bab 1 iaitu pengenalan kepada falsafah. Dan di situ ada perbincangan berkumpulan. Okey. Dalam perbincangan kumpulan tu ada soalan yang dinyatakan. Okey, untuk lebih memudahkan kamu, saya akan share saya punya video. Okey. Saya akan share, okey, share. Okey, yang pertama kamu kena buka dulu e-learning. Okey, masuk dalam e-learning. Okey, login dalam e-learning, kemudian kamu buka bab 1 iaitu pengenalan kepada falsafah. Okey, bagi yang tiada yang mencukupi, kamu boleh lihat kepada video Prof Hazim Shah ni, kuliah 1 pengenalan kepada falsafah. Dan selepas mendengar video saya, kamu perlu membuka perbincangan kumpulan. Ini tugasan yang akan kamu lakukan secara berkumpulan. Okay. Dan kemudian kamu akan pergi kepada group discussion. Di sini kamu perlu menjawab beberapa soalan secara berkumpulan. Jadi kamu perlu berbincang dan menyelesaikan tugasan ini dalam masa kuliah yang ditetapkan. Contoh kalau kuliah kamu jam 4 hingga 6, jadi kamu kena selesaikan dalam masa 4 hingga 6. Baik, soalan pertama, apakah falsafah pendidikan negara dan falsafah pendidikan kebangsaan masih relevan pada abad yang ke-21? Dan soalan kedua, bagaimanakah falsafah pendidikan negara atau falsafah pendidikan kebangsaan dan Malaysia menyumbang kepada pendidikan sedunia ataupun pendidikan secara global? Dan ketiga, sejauh manakah falsafah pendidikan negara atau falsafah pendidikan kebangsaan relevan dengan situasi sekarang iaitu dalam era IR ataupun revolusi industri 4.0. Jadi kamu perlu hantar dalam bentuk kumpulan, tak perlu seorang-seorang hantar, jadi seorang wakil cukup. Okay, seorang wakil cukup hantar dan sertakan nama ahli grup dan hantar kepada saya dalam e-learning. Dengan reply saja, reply dan kamu hantar. Tak ada had untuk jawapan. Kamu boleh hantar yang sama ada panjang ataupun pendek, tapi mestilah menjawab semua persoalan yang dinyatakan. Baik, harap semua clear dengan soalan-soalan ini dan dengan tugasan yang perlu dilakukan ini. Okay, jika ada soalan boleh bertanya dalam grup WhatsApp dan ataupun personal ataupun dalam e-learning. Baik, harap tiada masalah di situ. Okay, kehadiran saya tidak akan berikan, okay, memandangkan dalam video. Okay. Jadi nanti satu masa nanti kita akan isi semula kehadiran. Okay, jangan risau. Baik, untuk bab pertama ini adalah berkenaan dengan bab 1 iaitu pengenalan kepada falsafah dan isu semasa. UHIS 1022, kita mulakan. Baik, yang pertama adalah tentang hasil kuliah. Apa yang kamu akan dapat dalam sesi kuliah kali ini? Yang pertama adalah definisi makna, konsep dan sejarah perkembangan ilmu falsafah. Kedua, peranan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai wahana penyediaan. Sebentar. Okey.
Baik. Apa yang kamu akan dapat adalah definisi makna, konsep, tujuan dan sejarah perkembangan ilmu falsafah. Dan kedua adalah menjelaskan peranan falsafah pendidikan kebangsaan sebagai wahana penyediaan rakyat Malaysia mendepani cabaran global abad ke-21 dan seterusnya menganalisis hubungan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan rukun negara dalam wawasan falsafah sejahtera menggunakan pendekatan ilmu falsafah. Baik, ini apa yang kamu akan pelajari dalam bab ini. Baik, jika tiada okey, kita akan pergi perhalusi satu persatu. Okey. Baik, slide kamu boleh ambil dalam e-learning. Saya dah sertakan sehingga topik yang ke-8. Okey. Yang pertama adalah implementasi falsafah di Malaysia. Okey. Di Malaysia, falsafah terdapat dalam pelbagai perkara. Antaranya dalam falsafah pendidikan negara dan falsafah pendidikan kebangsaan beserta dengan rukun negara. Kalau dalam konteks masyarakat atau individu, inilah implementasi falsafah di Malaysia. Okey, kalau dalam konteks lebih kecil dari segi di segi sekolah, ini juga yang diterima pakai, iaitu falsafah pendidikan negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Secara ringkasnya, semua sekolah menggunakan pakai falsafah pendidikan yang sama dan negara kita menggunakan pakai satu falsafah rukun negara yang sama. Okey, secara ringkasnya kalau mudah faham, falsafah ini ataupun implementasi falsafah ini dia adalah digunakan pakai dalam semua dalam banyak industri. Kalau dalam contoh industri, okey, kalau dalam implementasi halal, kalau nak dapat segi halal, dia kena ada satu piagam. Ini piagam itulah yang memandu macam mana satu-satu company itu menguruskan dia punya produk. Jadi piagam tu adalah sama berbentuk seperti falsafah perniagaan dia. Apa yang dia akan hasilkan dan apa yang akan dia berikan ataupun sediakan kepada customer ataupun pelanggan dengan cara yang bagaimana. Baik. Jadi itu secara mudahnya apa itu falsafah. Okey. Jadi dalam konteks Malaysia ini yang kita akan pelajari, iaitu falsafah pendidikan negara FPN secara ringkasnya dan falsafah pendidikan kebangsaan FPK. Kemudian satu lagi adalah rukun negara. Okey, kalau kita ringkaskan adalah kita tulis RN. Okey. Di sini dalam falsafah pendidikan, okey, falsafah pendidikan yang diterima pakai di sekolah dan di universiti adalah menjelaskan mengenai nilai-nilai yang didukung, okey, dalam pendidikan. Kemudian jalan untuk mencapai matlamat tersebut ataupun matlamat tertentu dalam pendidikan. Kemudian kita ada matlamat akhir pendidikan. Jadi falsafah ni lah bertujuan untuk mengatur, menyelaras dan menggerakkan proses pendidikan. Jadi dia dalam arti kata lain, dia menjadi macam manual procedure. Jadi ia adalah manual procedure, maknanya yang menentukan apa step-step yang perlu dilakukan dalam pendidikan. Kemudian kita ada fungsi falsafah pendidikan secara umum. Yang pertama adalah memahami pendidikan dalam konteks yang betul. Kedua, memilih, menyusun dan membuat keputusan. Menganalisis konsep dan istilah pendidikan. Menilai perubahan dalam dasar. Mengkritik andaian dan fakta pendidikan. Membimbing sikap guru dalam pendidikan. Kemudian seterusnya, fungsi falsafah atau peranan falsafah dalam pendidikan adalah menimbulkan dialog dan persoalan, kemudian mencadangkan idea baharu dan menjelaskan kecelaruan dan konflik dalam pendidikan. Okey. Hasilnya apa?
Daripada semua peranan ni hasilnya untuk membentuk seorang murid ataupun seorang graduan, okay, yang menepati falsafah, menepati ciri-ciri ataupun kriteria yang telah ditetapkan dalam falsafah pendidikan. Baik, ini adalah sumber falsafah pendidikan. Yang pertama adalah inspirasi atau ilham daripada orang terdahulu, hasil kerjasama semua pihak dalam pakar dalam bidang. Kemudian adalah pemikiran yang rasional, okay, daripada idea dan daripada bukti empirikal. Mana bukti-bukti daripada kajian-kajian. Kemudian ada pihak berautoriti dan telah dilakukan kajian-kajian, okay, yang menjadi sumber kepada falsafah pendidikan. Dia juga ambil daripada kajian dan bukan buat sendirilah, okay, bukan secara sembrono. Dia ada kajian-kajian seperti kajian tentang insan, seperti psikologi dan pendidikan, sumber manusia, dan kemudian pengajaran PMP, iaitu pengajaran dan pembelajaran. Kemudian yang uniknya, ia turut mengiktiraf ataupun mengambil kira pengamalan nilai dan tradisi masyarakat di Malaysia. Kita ada 3 puak yang, kita ada 3 kaum yang utama di Malaysia. Jadi semua aspek berkaitan sensitivity dan satu lagi kecenderungan semua kaum-kaum perlu diambil kira. Okey, ini adalah sejarah perkembangan falsafah pendidikan negara. Yang pertama pada tahun 51 bertitik tolak daripada 1951 sehingga 1996 terhasilnya falsafah pendidikan negara. Okey. Yakni sebelum kita merdeka, okay, telah lahir laporan Barnes, okay, tentang pendidikan Melayu. Kemudian ada laporan Fenwu, okay, tentang laporan Cina Malaya. Jadi sini ada 2 kaum yang utama. Kemudian lahirnya Penyata Razak yang kita tahu ramailah. Kemudian ada Penyata Rahman Talib. Okay, kalau sekolah menengah kita pernah belajar tentang semua benda ni. Kemudian kita ada laporan kabinet dan akta pelajaran dah diwujudkan pada tahun 1961. Kemudian pada tahun 1987 dan 88, 2 tahun ini, falsafah pendidikan kebangsaan telah dirumuskan. Dan apabila kurikulum bersepadu dilaksanakan pada 1988, falsafah pendidikan kebangsaan telah diisytiharkan. Okay, pada tahun 1996 lahir lagi satu iaitu falsafah pendidikan negara, FPN. Okey, jadi kita tengok apa dalam kandungan dalam FPN dan FPK. Okey, kita pernah tengok benda ini di sekolah-sekolah, okey, di universiti, di belakang buku kerja ataupun buku bawa balik rumah tu, okey. Buku kerja kita di sekolah ataupun di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah, ada benda ni di belakang, itu falsafah pendidikan negara. Tapi kita tidak pernah didedahkan apa maksud di dalamnya. Jadi di sini saya nak jelaskan maksudnya. Okey, yang pertama, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan, okey, ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Okey, ini adalah FPN. Jadi kita tengok pula kepada FPK. Okey, apa ada kandungan FPK? Kita baca sama-sama. Yang pertama adalah pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dan mewujudkan insan yang seimbang dan harmoni dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
Usaha ini adalah bagi melahirkan masyarakat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat. Jadi dalam ni ada aspek yang sama, okey? Antara aspek yang sama adalah pendidikan merupakan satu usaha berterusan. Itu yang samalah. Kemudian untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Kemudian satu lagi melahirkan individu yang harmoni dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. IQ, EQ rohani dan juga jasmani. Berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Okay? Dia punya objektifnya apa? Untuk melahirkan individu yang mencapai kesejahteraan diri dan barulah boleh memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Jadi objektif pendidikan adalah untuk mencapai kesejahteraan diri individu itu sendiri. Kita nak bentuk individu dulu. Kalau individu berjaya dibentuk, barulah ia boleh memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Baik. Berkenaan dengan FPN atau FPK, setiap negara mempunyai falsafah pendidikan nasional, yang berbeza antara satu sama lain. Fungsi utama sesuatu pendidikan negara adalah untuk membina acuan modal insan yang diperlukan oleh negara tersebut. Contohnya, kalau Malaysia pada masa 15 tahun akan datang, jadi apa benda yang kita nak capai? Jadi kita nak mencapai, contoh nak capai negara maju. Jadi sistem pendidikan akan bermula dari sekarang untuk membina bentuk generasi yang akan datang. Okay, contoh dalam 2050 kita akan capai negara maju. Ada kereta terbang, ada ada binatang yang terbang. Lepas tu motor pun terbang. Okay? Semuanya terbang. Okay? Di atas langit ada tol. Benda-benda tu untuk mencapai segala kemajuan, mencapai negara maju secara teknologi. Jadi falsafah pendidikan perlu digubal semula untuk mencapai status negara maju. Mungkin tambahan yang sesuai pada FPN atau FPK adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju yang sebagai negara peneraju dalam aspek sains dan teknologi. Okay. Jadi itu fungsi falsafah sebagai guidance ataupun manual procedure untuk kita mencapai objektif pendidikan untuk mendidik seseorang individu yang diinginkan. Baik. Jadi seperti yang saya kata tadi, FPN atau FPK boleh berubah berdasarkan keperluan semasa dan target akan datang. Baik. Di sini kita tengok apa dalamnya. Dan seperti yang saya ulas tadi adalah sedikit saja. Jadi kita tengok one by one. Jadi sini ada falsafah pendidikan kebangsaan. Dia kata pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan, lifelong learning, ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh, secara holistik dan bersepadu, iaitu integrated. Ini adalah untuk melahirkan manusia yang bermutu, mempunyai kualiti dalam menuntut ilmu. Jadi matlamatnya adalah untuk melahirkan the whole is greater than the sum of its part. Iaitu melahirkan manusia yang sempurna, iaitu complete person. Walaupun kita tahu manusia sempurna tu susah untuk dicapai, tapi kita cuba untuk melahirkan manusia yang sempurna, holistik dan integrated berdasarkan falsafah yang dibina. Okay. Kemudian kita tengok pula hikmah kedua untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Iaitu 4 aspek untuk mencapai keseimbangan dan harmonisasi diri. Iaitu kena IQ, EQ, rohani dan jasmani. Rohani tidak boleh dipisahkan sebab dia adalah
hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia dan hubungan kita dengan diri sendiri juga. Okay? Kemudian kita ada berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Jadi untuk mencapai yang seimbang ni 360 darjah perlu ada kepercayaan dan patuh kepada Tuhan. Okay? Barulah lahirnya orang yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, berketerampilan dan bertanggungjawab. Kalau tiada kepercayaan dan kepatuhan pada Tuhan, boleh lahir orang yang berilmu pengetahuan, okay, pandai, okay, dan maju. Tapi dia tak dapatlah orang yang berkredibiliti. Okay? Tak dapat orang yang berakhlak mulia. Tak dapat orang yang bertanggungjawab. Kenapa? Kerana dia tak ada bimbingan ataupun guidance daripada aspek agama. Maka di situ pun kita tak maulah sebab akan lahir manusia-manusia yang korup. Okay? Yang tidak boleh dipercayai. Apabila individu tidak boleh dipercayai, akan rosak satu masyarakat dan masyarakat akan membawa kepada negara yang rosak juga. Baik. Kemudian kita ada yang keempat, poin keempat adalah berupaya mencapai kesejahteraan diri. Ini kita punya objektif untuk mendapat orang yang sejahtera, untuk mendapat graduan yang sejahtera, untuk mendapat murid yang sejahtera, iaitu sejahtera apa dia? Dari 5 aspek, okey, iaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Okey, yang boleh menjaga semua ni. Dia boleh jaga agama, dia boleh jaga jiwa dia boleh jaga akal, dia boleh jaga keturunan, dia boleh jaga harta. Baik, kalau dalam Islam, agama di hadapan, okey, yang selebihnya ikut di belakang. Yang pertama, individu sejahtera perlu menjaga agama dahulu. Baik. Kemudian yang kelima, barulah boleh memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Setelah dia boleh jaga dia sejahtera daripada 5 aspek ini, barulah dia boleh memberi sumbangan yang bermakna, yang signifikan terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Itu sumbangan dalam falsafah pendidikan. Baik, setakat di situ. Okey, setakat di situ adalah huraian berkaitan dengan falsafah pendidikan negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, dah harapnya kamu dapat mengambil perhatian daripada huraian yang telah saya berikan. Okey, jika ada sebarang persoalan, saya akan buka satu section dalam e-learning iaitu soalan berkaitan bab 1. Okey, jika kamu ada soalan-soalan yang perlu yang berminat untuk ditanya, yang perlu ditanyakan, jadi kamu boleh letak dalam bahagian soalan berikut. Baik. Okay, jadi kita rehat selama 5 minit dan kita akan mulakan sekali lagi.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita kembali lagi. Seperti yang saya sedia maklum sebelum ini, sebelum kita mulakan, saya ingin peringatkan kembali tentang e-learning. Jadi, selepas daripada tajuk ini, kamu perlu buat tugasan untuk bincang secara berkumpulan soalan 1 sehingga soalan 3. Okey, baik. Okey, kita mulakan semula bab 1 kita setelah kita rehat selama 5 minit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah tentang rukun negara. Okay. Kamu mesti pernah biasa dengar tentang rukun negara. Okey, rukun negara biasanya ada di belakang teks-teks, buku-buku teks ataupun buku-buku kerja masa sekolah. Sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah dan di universiti pun kadang-kadang ada. Okey, di sini adalah rukun negara dan kandungannya. Rukun negara sikit saja, iaitu ada 5 sahaja. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kita biasa baca, kita biasa ikrarkan di perhimpunan, tapi kita tak biasa huraikan macam mana, apa kandungannya. Okey, jadi untuk subjek umum di UTM ini, kita ada falsafah dan isu semasa, jadi kita boleh belajar apa kandungan dalam rukun negara. Baik, untuk rukun negara, okey, 5 prinsip rukun negara tu telah dimodifikasi ataupun diwujudkan untuk memacu perpaduan. Itu yang pertama. Okey. Jika diamalkan, ia boleh mewujudkan anggota masyarakat yang bertoleransi, hebat, yang bertimbang rasa dan boleh mengukuhkan kedaulatan negara tanpa sebarang pertumpahan darah tanpa sebarang perselisihan kaum dan sebagainya. Okey. Tanpa perpaduan seperti yang diminta, seperti yang dimaksudkan oleh rukun negara ni secara tidak direct, iaitu negara boleh menjadi lemah dan boleh mengakibatkan kedaulatan negara terjejas. Lantas, pentadbiran negara juga boleh berkecamuk, akan berlaku huru-hara, rusuhan, perang saudara, pergaduhan antara kaum dan sebagainya. Jadi, masyarakat Malaysia yang hebat, yang bertoleransi, yang bertimbang rasa adalah rakyat yang memegang teguh kepada doktrin rukun negara. Ia bukan direka saja-saja, dia ada sejarahnya. Jadi, bila kita lihat kepada sejarah pembentukan rukun negara, ia adalah berdasar daripada Inggeris pada ketegangan kaum pada 1969, kemudian daripada Mageran yang ditubuhkan untuk menangani masalah ketegangan kaum, kemudian Majlis Perundingan Negara bersidang, lantas pada 1970 dihasilkan rukun negara. Jadi kita tengok sejarah perkembangan rukun negara. Jadi pada awalnya secara tidak langsung, penjajah Inggeris telah melakukan polisi pecah dan perintah, lalu telah memisahkan ketiga-tiga kaum. Jadi perpisahan ni telah mengakibatkan kerumitan hubungan antara kaum. Ia telah menimbulkan rasa tidak puas hati. Okey? Ada orang yang hendak tempat tinggal juga di bandar seperti yang diberikan kepada orang Cina oleh Inggeris. Ada orang Melayu yang inginkan estate seperti yang dimiliki oleh ataupun seperti yang telah dipecahkan oleh British kepada kaum India, dan Melayu di kampung-kampung untuk melaksanakan aktiviti agriculture. Okey, jadi perkara-perkara ni
dasar memisahkan antara kaum besar di Malaysia ni telah mengakibatkan ketegangan antara kaum ataupun rasa tidak puas hati. Kemudian daripada situ akibat provokasi parti politik juga, okay, ia telah mengakibatkan kepada fasa yang lebih serius dan menjurus kepada pergaduhan. Lantas, ia semakin serius sehingga mencetuskan peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Kamu mesti pernah dengar tentang peristiwa ketegangan kaum pada tahun 1969. Kesan daripada itu, kerajaan telah mencari formula bagi mengatasi masalah pergaduhan kaum supaya dapat dibendung. Okey. Kemudian Mageran telah ditubuhkan untuk mendapatkan kembali keamanan, menegakkan semula undang-undang dan mewujudkan situasi harmoni antara kaum di negara ini. Jadi Mageran ni dia ada semua kaum. Dia ada Tun Tan Siew Sin bagi kaum Cina dan Tun Viti Sambatan bagi kaum India, dan begitu juga kaum Melayu oleh Allahyarham Tun Dr. Ismail bin Dato' Abu Abdul Rahman. Dan setiap wakil kerajaan negeri dan wakil tokoh agama, badan profesional, perkhidmatan awam, kesatuan sekerja, wartawan, guru-guru dan wakil kumpulan kecil. Jadi Mageran ni bukan, dan Mageran ataupun Majlis Perundingan Negara ni bukan cikai-cikai lah. Ia adalah terdiri daripada ramai pihak yang memberikan pandangan. Jadi selepas daripada perbincangan dan dikajian secara mendalam selama beberapa bulan, MPN ataupun Majlis Perundingan Negara telah merumuskan satu ideologi yang mampu mengatasi garis pemisah antara kaum diwujudkan di negara ini. Jadi pada tahun 1970 telah diisytiharkan rukun negara oleh Agong pada ketika itu sempena ulang tahun ke-13 kemerdekaan negara. Jadi rukun negara ni adalah satu kelahiran yang simbolik, okey, menandakan supaya kita perlu mengambil pelajaran daripada peristiwa terdahulu. Jika berlaku lagi, ia akan banyak mendatangkan masalah dan kerugian kepada masyarakat dan negara kita sendiri. Okey. Yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Ia merupakan rukun negara yang pertama. Perlu diakui bahawa dalam perlembagaan Islam adalah agama rasmi Persekutuan Malaysia. Okey? Dan agama lain boleh diamalkan dengan aman di mana-mana bahagian di dalam persekutuan, dan tidak boleh kita memprovok ataupun mencerca agama-agama lain di Malaysia. Okey? Bebas untuk beragama, okey, tapi perlu diingat tiang seri kepercayaan kepada Tuhan di Malaysia adalah agama Islam. Kemudian kesetiaan kepada raja dan negara. Okey. Perlu taat kepada yang di-Pertuan Agong ataupun YDPA. Okey, yang dipilih berasaskan daripada raja-raja di setiap negeri-negeri dalam Malaysia. Kemudian pada peringkat negeri pula, rakyat ataupun masyarakat tertakluk ataupun perlu taat setia kepada raja di negeri masing-masing ataupun yang di-Pertuan di negeri masing-masing. Kemudian yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Jadi perlembagaan Malaysia ni perlu dipatuhi kerana ia akan menjaga dan memberi perlindungan kepada setiap rakyat di negara ini. Okey. Setiap warga negara Malaysia perlu menghormati, menghargai, memahami maksud dan kandungan latar belakang sejarah. Okay. Dan perlembagaan ini telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan pihak di negara ini. Dalam erti kata lain, ia adalah kontrak sosial rakyat yang telah dipersetujui. Jadi
Macam mana perlembagaan, macam itulah yang telah dibincangkan dan telah disepakati, telah telah bulat suara mempersetujui. Macam inilah perlembagaan Malaysia. Okay? Semua pihak telah berbincang dan mengakui kewujudan perlembagaan sebegitu rupa. Okey, kemudian pada rukun keempat, rukun negara keempat adalah kedaulatan undang-undang. Jadi di sini undang-undang ataupun akan menjamin kehidupan setiap masyarakat dari bebas daripada sebarang kekacauan. Okey, hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang. Kena ikut perlembagaan. Jadi selama mana kita dalam batasan undang-undang atau batasan yang ditetapkan oleh perlembagaan, jadi kita adalah selamat. Okay, jangan melanggar batasan yang telah ditetapkan dalam perlembagaan. Okey. Selain daripada itu, hak-hak kebebasan yang dijamin oleh perlembagaan tidaklah termasuk hak menggulingkan kerajaan. Tak termasuk dalam menggulingkan kerajaan. Itu bukan kedaulatan undang-undang lah. Ia perlu digulingkan ataupun dijatuhkan ataupun diturunkan dengan cara yang menurut perlembagaan, iaitu dengan demokrasi, dengan cara demokrasi berparlimen ataupun demokrasi berperlembagaan. Okey, kena ikut cara yang diatur oleh perlembagaan. Jadi di situ setiap hak rakyat Malaysia adalah dijamin, tapi bukan boleh bebas begitu sahaja, perlu ada batasan. Begitu juga kita makan, kita boleh makan apa saja tapi ada batasan. Okey, jika tidak kita akan sakit dan terlalu kenyang, malas bekerja dan sebagainya lah. Okey, setiap benda dalam hidup ni ada batasan. Kita boleh naik kereta apa saja, tapi bila kita bawa kereta, kita ada batasan had laju. Macam itulah dia punya analogi bagi rukun yang 4 dan 3. Okay. Kita bebas tapi ada batasan. Begitu juga dalam rukun 5 dan ke-6, kesopanan dan kesusilaan. Ini adalah merujuk kepada adab. Persoalan tingkah laku, persoalan perbuatan, persoalan percakapan. Jadi setiap warga Malaysia perlulah bersopan santun, bertimbang rasa, bertoleransi, berakhlak mulia. Okay? Bagi mengekalkan hubungan yang harmoni antara kaum. Okay? Kesopanan dan kesusilaan dapat dilihat pada tingkah laku dan tutur kata seseorang. Jadi bila mana semua anggota masyarakat adalah bersopan, beradab, jadi hubungan antara kaum akan lebih terjamin. Okey. Baik. Jadi apa objektif untuk rukun negara? Seperti yang saya beritahu tadi, rukun negara lahir rentetan daripada rusuhan kaum. Okey. Jadi apa yang penting dan menjadi objektif utama dalam rukun negara adalah perpaduan kaum. Okay. Ia dipertahankan melalui rukun negara. Tanpa rukun negara ataupun tanpa asas untuk membentuk perpaduan, sesebuah negara itu tidak akan mudah bersatu, menjadi lemah, sukar dibangunkan dan mudah diancam oleh kuasa luar. Baik. Jadi objektif utama rukun negara adalah untuk mewujudkan anggota masyarakat yang bersatu padu dan kemudian muhibah tanpa mengira kaum, kemudian bersikap saling menghormati. Ini faedah apabila diamalkan rukun negara. Okey. Dan hasilnya
perpaduan yang berlaku yang dipacu oleh rukun negara akan membantu negara mengekalkan kestabilan politik. Okey? Mengekalkan kestabilan politik. Okay, kita boleh berpolitik tapi ada batasan, ada perlembagaan. Tak boleh menggulingkan kerajaan sesuka hati. Kemudian, mengekalkan sistem pemerintahan negara yang demokratik. Okay. Kerajaan yang dipilih oleh rakyat akan dikekalkan berdasarkan prinsip demokrasi berparlimen atau berperlembagaan. Kemudian seterusnya negara dapat mempertingkat dan mempergiat daya saing pertumbuhan ekonomi. Kemudian hasil lain yang boleh dicapai melalui rukun negara akan menjadi negara yang bersatu padu dan mendapat imej yang baik di mata dunia. Okey. Ini adalah rumusan bagi perbahasan kita daripada awal sehingga akhir tadi. Berkenaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan atau falsafah pendidikan negara, ia bertujuan melahirkan individu yang seimbang, individu yang sejahtera. Ingat balik yang saya bagi tadi. Untuk melahirkan individu yang sejahtera. Kemudian yang boleh memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Okey, ni kita membangunkan individu dengan falsafah pendidikan negara atau falsafah pendidikan kebangsaan. Kemudian di sini rukun negara membantu mengawal, menyatupadukan masyarakat-masyarakat di seluruh negara ataupun di Malaysia. Semua kaum saling hormat menghormati. Okey. Kemudian hasil daripada kedua-dua ni, FPN, FPK dengan RN ataupun rukun negara ni akan lahirlah satu masyarakat yang mengamalkan falsafah sejahtera. Ia adalah pentafsiran bagi rukun negara dan pelaksanaan awal di peringkat FPN dan FPK untuk kesejahteraan individu. Jadi dalam bahasa mudahnya, FPN untuk membentuk individu yang sejahtera, RN untuk membentuk masyarakat yang bersatu padu, bertimbang rasa, menghormati. Di sini akan melahirkan satu warga negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa yang sejahtera, yang bebas daripada sebarang konflik, yang boleh bekerjasama dan sebagainya lah. Baik. Okey, daripada situ kita akan dapat negara ciri-ciri ataupun negara yang bahagia. Okey, di sini dinyatakan ranking of happiness. Okey, tingkatan kegembiraan bagi sesebuah negara. Okey. Dan kita pada tanggal ke-80. Okey, untuk tahun 2016 hingga 2018 dan kita boleh lagi untuk naik taraf. Okey, naik taraf lagi. Okey, ni adalah ciri-ciri yang diambil pakai untuk menarafkan taraf kebahagiaan sesebuah negara. Dan di Malaysia juga ada juga diukur tahap kegembiraan sesebuah negeri ataupun sebuah daerah di dalam Malaysia. Jadi kita pernah tengok, okey, masyarakat yang paling gembira di Malaysia adalah masyarakat di daerah Baling, Kedah. Kita pernah dengar juga masyarakat yang paling gembira di daerah Jeli, Kelantan. Okey. Dan di daerah lain-lain lah. Okey, kita boleh Google, kita tengok daerah yang paling gembira berdasarkan tahun. Jadi kita akan tengok, okey, tahun ni daerah Baling, okey, tahun depan daerah Jeli. Jadi kajian tu akan terus dilakukan untuk mengenal pasti masyarakat di negeri mana ataupun di daerah mana yang paling bahagia di Malaysia ni. Okay, macam itulah. Jadi kesimpulannya, untuk FPN dan FPK serta RN rukun negara, ia adalah digubal untuk kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat dan dunia. Baik, diharapkan semua dapat faham tentang pengenalan kepada falsafah pada kelas atau sesi hari ini. Sesi hari ini saya akan upload dan kamu boleh lihat berdasarkan link ataupun
URL yang akan saya berikan di grup masing-masing. Jadi jika ada sebarang soalan, kamu boleh ajukan di grup WhatsApp masing-masing. Dan selamat berhari Minggu dan selamat datang ke UTM. Okey, kita dalam normal baru, jadi kita belajar berdasarkan online dan kamu akan juga membuat tugasan secara online. Walaupun kamu tahun 1, kamu tak pernah berjumpa secara fizikal dengan kawan-kawan, tapi kamu sudah membentuk kumpulan-kumpulan dengan kawan-kawan. Jadi kamu akan bersama-sama membuat tugasan dan bersama-sama mempelajari subjek umum, UHIS 1022, falsafah dan isu semasa. Okey, diharapkan jika ada sebarang kemusykilan dan sebarang soalan, boleh ajukan kepada saya di e-learning ataupun di grup WhatsApp masing-masing. Dan dengan itu, saya tamatkan kelas pada sesi ini. Dan jangan lupa untuk hantar tugasan dalam masa kelas dijalankan. Dan terima kasih atas perhatian semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih.